Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Allah Ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat siang. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada hari ini. Saya dah biasa buat malam, saya pelik buat pagi. Semalam saya ada buat pendedahan tentang Mahathir dilondehkan. Jadi hari ini sebab saya selitkan dengan cerita-cerita lain. Jadi saya nak buat satu video ni khas untuk apa orang kata menjawab ataupun pendedahan kepada nota pembelaan defend plea daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap saman fitnah 150 juta yang dibuat oleh Tun Mahathir. Dan pendedahan ini semalam ada poin yang saya tak sebut. InsyaAllah saya akan sebut dalam video ni, dan saya harap tuan-tuan dan puan share, like, subscribe. Saya tak expect pagi ni akan ramai orang lah pagi Jumaat ni, dan tapi saya buat khusus ni supaya orang tak perlu fikir macam mana nak apa orang kata, nak potong ke, nak apa ke kan. Dia boleh terus ambil bahagian ni, and this is satu video yang panjang, yang khusus sekadar untuk pendedahan tentang perkara ini. Ada beberapa poin saya sebut malam tadi, tak berapa betul dia punya tarikh dia. Tetapi tidaklah mengubah fakta apa yang saya cakapkan. Benda yang sama je. Dia tidak mengubah fakta apa-apa. Cuma daripada segi tarikh tu ada sedikit kesilapan. Jadi hari ni saya akan betulkan semua balik, luruskan semua balik, dan saya akan tambah beberapa poin yang saya tak bawa malam tadi sebab kesuntukan masa malam tadi. So hari ni kita akan bawa. So tajuk, saya recommend tuan-tuan beli buku ni, The Malaysian Maverick ni oleh Barry Wayne. Barry Wayne ni adalah Asian Wall Street Journal, jurnalis, meninggal lah dia. Dan dia mengikuti perkembangan, dia adalah orang yang mengikuti perkembangan Mahathir daripada zaman awal dia menjadi Perdana Menteri sehinggalah dia bersara. So dalam buku ni banyak lagi pendedahan-pendedahan dan juga skandal-skandal yang disebutkan, seperti Bakun, seperti IPP dan sebagainya lah. So ada banyak lagi yang tidak disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. In fact ada satu tajuk dalam buku ni dipanggil Scandal What Scandal. Scandal What Scandal dalam chapter 6, chapter ke-6 disebutkan tentang perkara ini. Baik. Saya pernah ada buat satu video tentang benda ni dahulu. Saya ada pernah buat satu video tentang pendedahan ini suatu masa dahululah, tapi kalau cari-cari tu jumpalah tentang buku ini. Okey, insyaAllah kita gempur. Terima kasih hashtag kita gempur. Terima kasih yang share, yang like, subscribe. Terima kasih yang apa orang kata bersama dengan kita. Saya akan go through lagi insyaAllah. Kita londeh malam hari ini. Kita londehkan Mahathir. Okey, sebelum saya nak cerita kita londeh ni tuan-tuan, background story sikit bagi yang tak tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu pernyataan commenting daripada apa yang tweet daripada Mahathir, kenyataan Mahathir di Facebook, Twitter dia, berkenaan dengan bagaimana Melayu sekarang ini mundur, bagaimana Melayu sekarang ini dia kata teruk, bagaimana Melayu itu, Melayu ini dan sebagainya. Cerita Melayu lah. Senang cerita. Semalam pun dia cerita pasal DAP sebagainya. Orang dah bosan dengan cerita tu sebenarnya. Orang dah bosan dah. Dia ulang, dia all macam radio lama, dia ulang balik cerita yang sama yang orang dah bosan dengar dah. Orang dah tahu itu taktik lama dia untuk nak memecah belahkan bangsa dan agama ni. So Datuk Seri Anwar Ibrahim kata di dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat, beliau mengatakan bahawa apa? Dia kata bahawa dia cerita Melayu miskin, dia duk mengkayakan anak-anak dan kroni dia. Dia tak cakap spesifik macam tu, tapi Datuk Seri Anwar kata ada yang memerintah 22 tahun, 22 bulan, yang kaya anak bini dia, yang kaya kroni dia. So daripada kenyataan itu, Tun Mahathir telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan saman 150 juta saman fitnah. Kemudian untuk menjawab saman fitnah ini, maka Anwar Ibrahim kena membuat pembelaan. Dia kena buat satu pembelaan. So dibuat satu surat. Satu pembelaan lah, bukan surat lah, pembelaan. Dan pembelaan itu, mana saya punya pembelaan ni? Oh, saya dah print semalam. Dia ada tebal macam ni lah, tebal ya. So tapi dia tebal sebab bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Kalau ikutkan dalam 70 muka surat je, tak banyak. Okey. So dalam pembelaan itu, maka didedahkanlah skandal. Kenapa perlu didedahkan sebab nak membuktikan bahawa memang 22 tahun dia memerintah dan 22 bulan dia memerintah, dia hanya mengkayakan anak dan juga menantu dia dan juga kroni dia. Itu point dia.
Sebab untuk nak menjawab saman fitnah, kita kena membawa fakta kepada fitnah tersebut. So-called kenyataan fitnah tersebut, kita nyatakan ini fakta dia. Ini bukan fitnah, ini adalah fakta. Kan? Maka kalau itu adalah fakta, bermakna dengan arti kata lain, ia bukan fitnah, maka saman itu tidak boleh diadakan. Tetapi saya kata itu merupakan perangkap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sengaja mendedahkan perkara tersebut supaya Mahathir saman. Dan akhirnya menjadi Mahathir saman. Kalau Anwar dedahkan saja-saja, nili-wili kita kata, saja-saja dia nak dedah. Macam benda ni bukan tak pernah didedah pun. Orang tak akan percaya. Tapi kalau dokumen itu dibawa di mahkamah, maka itu boleh menjadi poin kita. Kejap, apa call ni? Nah, itu menjadi poin kita kan. Itu akan menjadi orang kata apa? Menjadi poin yang kuat untuk nak dibawa di mahkamah. Sebab dia dibawa di mahkamah. Baik. So itu background So harap tuan-tuan faham tentang background dia. Jadi kita terus pergi ke poin yang saya nak bawakan. Okay, Mahathir dilondehkan. Right. Now, dia ada 4 perkara di dalam pembelaan Anwar Ibrahim. Ada 4 perkara yang Anwar sebut sebagai fakta kes. Dia banyak sebenarnya. Kalau kita baca buku ni, saya kata banyak lagi. Tapi Anwar sebut 4 saja. Kenapa 4 je? Sebutlah semua. Buat apa nak panjang-panjang? Dia hanya perlu buktikan fakta itu benar. Cukup. Fakta 22 tahun, fakta 22 bulan. Okay, fakta dia bagi harta, bagi projek pada anak menantu dia, dan fakta dia bagi projek pada kroni. Cukup. Tak perlu nak sebut semua. Cukup apa yang membenarkan fakta tersebut. Baik, kita tengok. Dia ada 4 benda yang disebutkan. Pertama, bail out. Dia ada 5 sebenarnya. Saya tambah satu lagi. Saya tambah satu lagi kot. Okay. Okay, dia ada 5 fakta. Pertama, bail out untuk kumpulan perkapalan berhad, kini dikenali sebagai Post Logistik Berhad semasa krisis keuangan 1997 bernilai 2 bilion ringgit. Pembelian kontrak secara langsung kepada Opcom Sdn Bhd bernilai 214.2 juta ringgit. Pemberian kontrak oleh Telekom kepada Opcom Kabel Sdn Bhd bernilai 11.157 juta ringgit. Pemberian lesen fabrikasi kepada Kencana Petroleum Berhad Mohzani dan juga pemberian perwajar steel Eric Chia bernilai 5 bilion ringgit. Baik. Okey. Nah, kita kena faham pemegang majoriti Opcom ialah Norzita Zakaria yang merupakan menantu plaintiff dan isteri kepada anak ketiganya itu Mukris. Mirzan ialah pemegang saham yang lain untuk Opcom. Okey. Lag. Alah. Jap. Saya on balik. Saya on balik Sekarang lag lagi ke? Sekarang okey ke? Okay. Saya on balik. Okay, tuan-tuan nanti boleh potong bahagian ni. Kalau siapa yang nak ambil video ni boleh potong bahagian-bahagian. Okay, bahagian ni boleh potong. Sekejap. Okay, thank you. So, insyaAllah kita akan bercakap tentang poin ini, poin-poin yang saya nak sampaikan ini. So, terima kasih. Tolong tap love dan juga tolong share dulu. Okay, berkenaan dengan... So, dia ada 5 skandal yang kita akan sebut. 5 skandal yang akan kita sebut. Yang saya sebutkan tadi. Dan yang pertama berkenaan dengan KPB. Okay, KPB, kumpulan perkapalan berhad. Kumpulan perkapalan berhad. Okay. KPB kini dikenali sebagai Post Logistik Berhad adalah salah satu syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan tahun 1997. Okey, so siapa owner kepada KPB ni? Yang pertama owner dia adalah anak sulung Mahathir, iaitu Mirzan, pemegang saham majoriti dan juga pengarah KPB ketika itu tahun 97.
Aktiviti utama KPB ialah pembekalan, perkhidmatan dan pengangkutan kontena. Liability semasa atau net current liabilities bagi KPB adalah sebanyak 423.94 juta pada tarikh berakhir Disember 1997. Okey, itu KPB punya net current liabilities. Selepas Julai, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan telah menerima satu permohonan dari bantuan keuangan daripada KPB dan atau Mirzan bagi pihak KPB. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Anwar Ibrahim. Anwar tak nak. Masa itu, 97, kita kena ingat zaman krisis keuangan, KPB menghadapi masalah keuangan yang teruk. So, dia minta bantuan Anwar Ibrahim bagi dana atau bailout. Anwar tolak. Anwar kata tak nak. Seterusnya, Mahathir pun berjumpa lah dengan Anwar Ibrahim. Yang ni, siri ni ada dalam Anwar The Untold Story. Pendek je. Ada snippets dalam cerita tu. Dan mengarahkan Anwar untuk mencipta satu skim khas. Tujuan dia untuk bagi duit lebih kurang 2 bilion ringgit daripada pembendaharaan atau kantong negara bagi membantu KPB, syarikat anak Mahathir atau Mirzan, dalam hal ini, dalam hal nak selamatkan anak KPB ni. Anwar telah menggesa Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim yang dinyatakan kerana adalah sukar untuk kita nak merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana perbendaharaan untuk nak selamatkan KPB pada waktu itu. Defendant yang juga menyatakan, defendant bagi tahu, Anwar bagi tahu kepada Mahathir, sekiranya Mahathir nak teruskan juga pengeluaran dana, maka perlu dibentangkan belanjawan tambahan kepada Parlimen untuk diluluskan. Tak boleh nak bagi nilai-wili, nak bagi macam tu je, tak boleh. Jadi pada masa itu, Anwar, tapi, yalah, Mahathir kecewa lah dengan jawapan Anwar. Dan menekankan bahawa kalau didedahkan di Parlimen, benda itu akan memalukan Mirzan dan juga dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri. Walaupun Anwar enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan keuangan dan beliau telah menjawab Mahathir seperti yang dinyatakan di atas, Dependent kemudiannya memaklumkan kepada Tan Sri Muhammad Hassan Marikan, masih hidup lagi orang ni, yang merupakan Presiden dan CEO Petronas terdahulu, bahawa Mahathir telah mengarahkan Petronas untuk bail out KPB. Okey, so dalam tak sempat dia nak selesaikan masalah tu, dia terus minta tolong dengan Petronas. Bukan minta tolong, bagi arahan pada Petronas. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Kalau adik-adik semua nasib percaya cerita fitnah liwat, inilah sebab kenapa Anwar difitnah liwat. Nak letakkan Anwar dengan skandal rasuah, tak ada. Skandal penyalahgunaan wang, tak ada. Skandal itu, skandal ini, tak ada. Maka pada waktu ini, 1997, wujud 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. 50 dalil itu menyebut tentang skandal dengan bini orang, Samsida, skandal dengan itu, skandal dengan ini, dia main belakang dan sebagainya. Macam-macam cerita. Sebenarnya cerita itu semua fitnah untuk memastikan dia jatuh disebabkan keengganan dia untuk nak buat perkara songlap duit rakyat untuk nak bail out projek anak bini seperti yang kita dedahkan ini. Hari ini kita dedahkan setelah lebih 20 lebih tahun, dekat nak 30 tahun tuan-tuan, 20 lebih tahun lah kan, perkara ini kita dedahkan supaya nampak skandal fitnah liwat itu adalah tujuan untuk nak menutup skandal. Habis yang fitnah liwat 2, 1MDB. Anwar mendedahkan 1MDB tahun 2011 di Parlimen. Fitnah liwat 2 digunakan untuk kenakan Anwar pada waktu itu. Baik, kita pergi kepada poin ini. So akhirnya dia daripada KPB dia minta perbendaharaan tak boleh, Anwar tak bagi, so akhirnya dia minta dekat Petronas. Apabila mengetahui bahawa Mahathir berhasrat menggunakan Petronas untuk bail out KPB, defendant Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan beliau terhadap perkara yang sama. Tetapi Mahathir tidak mengendahkan bantahan Anwar dan menyatakan bahawa Petronas berada di bawah kawalan perbendaharaan. Pada 6 hari bulan 3 1998, kita kena ingat Anwar dipecat September 1998. 6 hari bulan 3 1998, Petronas telah mengumumkan rancangan untuk mengambil alih aset-aset perkapalan KPB. Akhirnya Petronas ambil juga. Perkara ini dibuat menurut arahan yang diberikan oleh pelantif, oleh Mahathir. Pada masa itu, Petronas berada di bawah kawalan dan arahan Mahathir menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974 kerana beliau adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pengurusi ataupun patron kepada Petronas. Sebagai Perdana Menteri, Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan
apa-apa arahan yang diberikan, Mahathir juga punya kuasa untuk mengeluarkan apa-apa yang difikirkan sesuai kepada Petronas. So, nak membuktikan bahawa 22 bulan tu memang dia bail out anak dia. Pada hari yang sama, 6 hari bulan 3, MISC telah memeterai 2 dokumen persefahaman MOU bersama dengan Petronas dan KPB. Defendant menyatakan bahawa objektif untuk MOU adalah memudah atau facilitate pengambil alihan aset-aset KPB melalui pembayaran tunai kepada KPB. Kita kena ingat KPB tadi ada net liability sebanyak 400 lebih juta. Okay? So MOU itu, memorandum persamaan dengan Petronas ini, adalah MISC akan mengambil alih Petronas Tanker. Daripada Petronas, pertimbangan pengambilan Petronas Tanker akan diselesaikan dengan pengeluaran saham baru kepada Petronas. Dia bagi saham. Setelah pengeluaran saham baru oleh MISC kepada Petronas, MISC akan menjadi anak syarikat kepada Petronas. MOU dengan KPB pula, MISC akan ambil alih syarikat Pacific Basin Box Shipping Limited yang dikenali sebagai PNSL Limited daripada KPB dengan 48.4% MISC juga akan mengambil alih daripada PSN Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh KPB. 51% kepentingan ekuiti yang dimiliki oleh PNSL dalam Asia LNG Transportation dan juga Asia LNG Transport 2 Sdn Bhd. 9 buah kapal dan 2 kapal yang baru dibina dikendalikan oleh PNSL. Yang ni dia akan ambil alih. Okey. Pada 12 hari bulan 11. Okey. 12 hari bulan 11 Anwar dipecat bulan 9. 2 bulan kemudian. Transaksi 2 bulan setelah Anwar dipecat sebagai Menteri Keuangan dan kemudian Mahathir mengambil alih sebagai Menteri Keuangan. Kita kena ingat Mahathir ambil alih daripada Menteri Keuangan sebagai Menteri Keuangan. Okey. Mahathir ambil alih sebagai Menteri Keuangan. Itu kita kena ingat. So, pengambil alihan tersebut, masa bila pengambil alihan tersebut? Pengambil alihan tersebut berlaku pada setelah Anwar Ibrahim dipecat dan sebagai Menteri Keuangan. Okey, ini yang perkara yang kita kena faham. Setelah mengambil alih pada bulan 11, 9 dipecat, bulan 11 Anwar sebagai Menteri, Mahathir sebagai Menteri Keuangan. Mahathir sebagai Menteri Keuangan telah berlaku antara MISC, KPB dan syarikat penuh PNSLB Berhad. MISC telah mengambil alih PNSL Limited daripada KPB dengan pembayaran tunai sebanyak 55 juta USD atau 209 juta. Kemudian MISC juga telah mengambil alih equity dan aset anak syarikat KPB dengan nilaian 165 juta USD atau 627 juta ringgit, membawa kepada hampir 1 bilion ringgit transaksi. Okey, yang ini boleh baca sendiri, 51% ini. Okey. Anwar menyatakan bahawa transaksi MISC KPB telah berlaku di bawah bidang kuasa Mahathir semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Anwar dipecat September, dia ambil alih bulan 11, diselesaikan perkara ini. Anwar ditangkap okey, pada September itu dipecat bukan belum ditangkap lagi, dipecat. Menurut transaksi, KPB telah menerima sejumlah 220 juta USD ataupun 836 juta ringgit daripada MISC Petronas untuk tahun kewangan pada 1998 Disember. Akibatnya, pada awalnya, pada Disember 97, kerugian KPB adalah 189.788 juta untuk kewangan tahun berakhir. Disebabkan oleh transaksi yang dibuatkan oleh Mahathir tadi, disebabkan Mahathir buat benda itu semua, KPB kemudian melaporkan keuntungan sebanyak 126.53 juta ringgit dalam masa setahun. Disember 97 tadi dia rugi 189 juta. Desember 98 dalam zaman kewangan zaman kemelesatan ekonomi, zaman krisis keuangan pada waktu itu, tiba-tiba company KPB untung 126 juta. Daripada mempunyai liability semasa bersih, dia rugi liability semasa, bukan rugi, daripada liability semasa dia dalam balance sheet dia 423.9 juta pada Disember 97, KPB mencatatkan net current asset 73 juta pada Disember 98. Kalau ni tak dipanggil bailout, saya tak tahu apa lagi yang dikatakan sebagai tidak mengkayakan anak bini, anak menantu sendiri, tuan-tuan. Satu ni sebenarnya dah cukup dah. Tetapi tak cukup. Anwar dedahkan lagi. Perkara kedua, Opcom Sdn Bhd. Opcom Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan fiber optik.
So dalam pada ini, anak ketiga plaintiff, Mukhris bin Mahathir. Mukhris adalah pengarah Opcom dari tahun 94 sehingga 2009. Dan isteri Mukhris, Norzita Zakaria, pemegang saham majoriti Opcom dan pengarah syarikat daripada tahun 99. Mirzan juga adalah pemegang saham Opcom. So tiga-tiga menantu dan juga anak Mahathir pemegang saham Opcom. Okey. So nak pegang saham apa masalahnya is okey lah tu. Baik. Pada tahun 2003, ini saya silap sikit semalam. Mahathir meletak jawatan sebagai menteri dan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada penghujung 2002. Saya kata 2004 semalam. Tak, sebenarnya 2002. Tapi tak mengubah fakta. Pada tahun 2003, Menteri Keuangan pada masa itu adalah Jamaluddin Jarjis. Menteri Keuangan adalah Jamaluddin Jarjis. Telekom Malaysia Berhad telah mengeluarkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta antara lain kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opcom. Telekom adalah sebuah syarikat berkaitan JLC dan Menteri Keuangan memegang satu saham khas yang memberikan MKD kuasa untuk menolak keputusan lembaga pemegang saham yang lain. So maksudnya golden share ni tuan-tuan, walaupun kerajaan ada satu share je dalam Telekom, tetapi satu share itu dia ada kuasa veto. Ini dipanggil golden share. Kalau kita belajar corporate law, kita akan tahu golden share bermakna dia ada satu veto power, golden share, untuk menentukan, even membatalkan semua keputusan lembaga pengarah. Itu adalah kerajaan. Dan di bawah Menteri Keuangan pada masa itu Jamaluddin Jarjis, dan pada masa itu mendapat arahan. Walaupun dia bukan Perdana Menteri, tetapi kita kena ingat, dia yang mengarahkan. Saya rasa dia masih lagi presiden, saya tak tahu presiden atau tidak, tapi pengarahan itu tetap datang daripada dia. Kita kena faham benda tu. Pada masa yang material, MKD berada di bawah kawalan dan arahan plaintiff kerana beliau adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia. Okey. Kemudian pada tahun 2003, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat untuk menguruskan. Ni rasanya pendedahan ini awal sebelum dia meletak jawatan. So dengan Telekom itu awal sebelum dia meletak jawatan. Pada bulan 10 2003, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat untuk meluluskan permohonan Telekom untuk rundingan terus seperti yang dinyatakan di atas. Setelah itu, rundingan terus yang berkaitan Telekom dan Opcom telah berlaku antara Oktober dan November. So sebelum peletakan jawatan itu telah berlaku, masa lepas rundingan itu diberi, projek itu diberi, akhirnya pada Oktober November termeterilah segala-galanya. Okey? Alright. 214 juta tuan-tuan. Dan akhirnya melalui surat award bertarikh bulan 11 2003, Telekom telah melantik Opcom dengan kontrak berjumlah 214.2 juta. Okey. Sekitar Jun 2004, Opcom telah menyerahkan hak milik faedah dan kepentingan pihak dan jumlah kontrak tersebut kepada Opcom Holding. Pengeluaran surat Telekom bertarikh bulan 9 2003, surat Kementerian Keuangan bulan 10 2003 serta rundingan bagi kontrak fiber telah berlaku di bawah kawalan, arahan dan atau bidang kuasa plaintiff iaitu Mahathir semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 2003. Dia penghujung 2002 kan. Alright. Sekejap. Sorry, dia quit Menteri Keuangan 2003. Betul. Ya, betul. Dia pada masa itu dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003. Sorry, saya silap. So kalau kita tengok Menteri Keuangan kedua Jamaluddin Jarjis pada masa itu. Jadi saya betulkan sikit. So satu surat award tahun 2003 kan, tahun 2003 dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003. Okey? Pada November 2003 dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada November 2003. So benda ini masih lagi di bawah kawalan beliau. Melalui surat award bertarikh bulan 11 2003, sebelum dia meletak jawatan, dia telah Telekom iaitu di bawah kuasa beliau telah melantik Opcom sebagai kontraktor bagi pembekalan kawal kabel fiber optik bernilai 214 juta. Dan akhirnya pada 2004 segalanya diserahkan. Pengeluaran surat Telekom bertarikh bulan September 2003. September 2003, di mana pada masa itu beliau juga adalah Menteri Keuangan dan juga surat Kementerian Keuangan bertarikh 7 hari bulan 10 2003. Baik. Opcom Kabel Sdn Berhad. Okey, Opcom Kabel Sdn Berhad. Ini satu lagi syarikat. Yang ketiga, adakah cukup tadi Opcom? Tak cukup. Kita bawa lagi company ketiga. Opcom Kabel Sdn Berhad pula. Baik. Opcom Kabel Sdn Berhad dimiliki oleh siapa? Pertama, Mirzan, anak pertama.
daripada 94 sehingga 2021, pengarah Opkom kabel Sdn Bhd. Mohzani, anak yang kedua, pengarah Opkom daripada 2009 sehingga 2019. Mukhris, pengarah Opkom dari tahun 94 sampai 2009. Dan isteri Mukhris, Nozita Zakaria, dari tahun 95 sehingga 2021. Okey? Opkom ini telah mendapat kontrak bernilai 11.5157 juta daripada Telekom pada 2018. Tadi kita cerita tahun 98, 97. Dia jadi Perdana Menteri tahun 2003. Yang ini dia jadi Perdana Menteri lagi 22 bulan. So, dia bagi projek pada masa ini 2018. 10 hari bulan 5 2018, sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Okey, jadi Perdana Menteri 9 Mei, kita kena ingat, saya ingat tarikh ni. 9 Mei 2018 kita menang. 10 Mei dia angkat sumpah. Okey. Selepas pilihan raya 10 Mei dia angkat sumpah, dia jadi Perdana Menteri. Kontrak itu telah diluluskan terus sebelum jemaah menteri dibentuk, tuan-tuan. Sebelum Mahathir bentuk jemaah menteri dibentuk, Menteri Keuangan dibentuk pada bulan 7 2018. Nanti ada orang tanya, masa tu Menteri Keuangan bukan Lim Guan Eng ke? Tak, Lim Guan Eng belum dilantik. Kelulusan itu diberikan oleh Mahathir sebelum pelantikan Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dilantik pada bulan 7 Julai 2018. Mahathir angkat sumpah sebagai Perdana Menteri bulan 5. Bulan 5 ke bulan 7 itu, dia bagi projek kabel kepada Opkom. Tak habis lagi. Itu menjawab 22 bulan. Yang tadi menjawab 22 tahun. Kencana Petroleum Berhad. Yang ni 22 bulan juga. Pada tahun 2001. Anak kedua pelantik Mohzani telah menubuhkan sebuah syarikat bernama Kencana Capital Sdn Bhd dan mengambil alih fabrication. Dia ambil alih fabrication yard tersebut di Lumut dengan melabur dalam HL Engineering. Pada tahun 2002, Petronas telah memberi satu lesen fabrikasi offshore structure yang besar kepada Kencana Petroleum walaupun baru ditubuhkan. Company baru tubuh, Petronas bagi projek besar pada dia sebab anak Mahathir. Pada masa tersebut diberikan Kencana Petroleum, pelantif adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Akibatnya pelantif menjalankan pengawasan terhadap pengeluaran lesen fabrikasi, memandangkan Petronas beroperasi sebagai entiti penuh di bawah Mahathir berdasarkan Seksyen 3 Akta Kemajuan Petroleum. Okey, 4 dah. Ini pula 22 bulan, 22 tahun. Sekarang ini kroni. Siapa kroninya? Pewajar Steel. Dia banyak, tapi ini salah satu. Dalam kes ini dibawa Pewajar Steel. Dalam tahun 95, Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri telah menerima satu laporan daripada Kementerian Keuangan dalam Lembaga Pengarah Kumpulan Syarikat Pewajar mengenai kerugian besar yang ditanggung dan kegagalan untuk mematuhi prosedur dan amalan keuangan standard. Anwar kemudian mengarahkan supaya jawatan kuasa tender dan keuangan ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah Pewajar. Apabila wakil tersebut di Pewajar membangkitkan perkara yang sama, pengarah urusan kumpulan Pewajar iaitu Tan Sri Eric Chia telah memaklumkan bahawa Mahathir telah diberi taklimat dan beliau memberi kebenaran pengarah urusan untuk berbuat sesuka hati. Kan? Apa tujuan Eric Chia jumpa Mahathir? Apa tujuan Eric Chia jumpa Anwar? Minta Anwar bail out Pewajar. Pada tahun 96, kumpulan Pewajar menanggung kerugian besar yang telah menerima dana suntikan oleh pembendaharaan negara. Pembendaharaan tidak dapat menolak permintaan tersebut kerana Mahathir telah mengarahkan supaya Eric Chia diberi sokongan dan latitude untuk mengendalikan syarikat Pewajar. Menurut laporan audit PricewaterhouseCoopers, kumpulan Pewajar tidak solvent. Pewajar memerlukan sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit untuk memastikan supaya kumpulan tersebut kekal sebagai usaha berterusan. Sorry, saya sebut tadi 5 bilion, sebenarnya 2 bilion. Yang 5 bilion tadi tu, 5 bilion tu PKFZ. Itu skandal lain. Tak ada disebut dalam ni. PKFZ skandal lain. Sepanjang 96 dan juga 53 bilion untuk tahun 96 hingga tahun 2000. Berdasarkan akaun pengurusan setakat Disember 95, kumpulan tersebut mempunyai liability semasa bersih. Net current liability 926 juta, hampir 1 bilion.
liability jangka panjang 6 bilion dan defisit hampir 1.9 bilion dalam dana pemegang saham. Ini tahun 96, bukan tahun 2003. Pendedahan keuangan Kementerian Keuangan dalam kumpulan tersebut adalah lebih 5 bilion, termasuk 2.7 bilion dalam tunai, 3.1 bilion dalam jaminan pinjaman oleh kementerian. Dibuktikan terdapat tabir urus tidak baik oleh Eric Chia. Namun begitu, pada Disember 1996, Anwar telah membentangkan usul dalam parlimen untuk meluluskan suntikan kepada pewajar stil atas arahan Mahathir. Dan pengurusan syarikat tersebut diselia oleh PwC. Anwar kata, lulus, tapi dengan syarat syarikat itu ditadbir urus oleh PricewaterhouseCoopers. Anwar juga telah membentangkan dapatan awal laporan di atas. Setelah pembentangan usul yang mendapat liputan luas, Mahathir telah menyoal Anwar mengenai keperluan untuk membentangkan orang kata dapatan ataupun orang kata menota daripada PricewaterhouseCoopers dalam parlimen. Kenapa nak bentang dalam parlimen? Mahathir kemudian terus menyokong Eric Chia walaupun beliau telah diberi taklimat oleh PricewaterhouseCoopers mengenai dapatan pihaknya. Pada pertengahan 98, PricewaterhouseCoopers telah menyerahkan laporan lengkap kumpulan pewajar kepada Mahathir, Anwar Ibrahim dan juga Governor Bank. Sebelum Anwar dipecat. Terdapat pinjaman besar yang diambil oleh syarikat tersebut dan salah urus yang teruk, gross mismanagement, oleh pihak pengurusan yang dikutai oleh Eric Chia. Terdapat bukti menunjukkan bahawa Mahathir memberi kuasa dan membenarkan Eric Chia dan pihak pengurusan untuk meluluskan dan memasuki kontrak besar tanpa tender dan tanpa rujukan kepada lembaga pengarah perwajar atau pembendaraan. Walaupun PricewaterhouseCoopers telah membuat dapatan seperti yang dijelaskan di atas, Mahathir tetap menyokong dan atau tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Eric Chia dan pengurusan pewajar. Ini memudaratkan dan menjejaskan Kementerian Keuangan, dana awam dan negara. Okey, dana awam dan negara. Jadi tuan-tuan perempuan sendiri nampak skandal-skandal tersebut, cerita skandal tersebut, apa yang berlaku, bagaimana yang berlaku. Nah, pendedahan tadi adalah menjawab persoalan 22 tahun dia bagi projek kepada kroni, anak menantu, dan 22 bulan dia bagi projek kepada anak menantu. Tuan-tuan, itu sebahagian saja. Ada banyak lagi yang tidak didedahkan. Dalam buku ni ada. Malaysian Maverick, Mahathir Mohamad in Turbulence Time oleh Barry Wayne, Asian Wall Street Journalist. Saya baca buku ni cover to cover. Saya baca a few times dan banyak. Antara yang tidak disebut, if I may untuk rujuk kat sini kan, antara je PKFZ tidak disebut. Tidak disebut juga tentang Bakun. Banyak lagi ada beberapa lagi yang tidak disebut tentang skandal-skandal yang besar, yang bigger bus yang akhirnya meletup skandal-skandal tersebut. Dan juga antara pemain besar Mahathir ini adalah Tun Daim. Cuma dalam kes ni, sebab dia tidak berkaitan dengan Daim tu dia ada skandal lain. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang reform. Kita nak bercakap tentang reformasi. The very reason kenapa reformasi itu berlaku tahun 98, this is the very reason. Faham benda ni? Dan reformasi yang Anwar nak lakukan ini bukan berlaku tahun 98. Dia dah buat awal lagi. Sewaktu dia masuk dalam UMNO tu sendiri tahun 80-an, dia cuba buat reform di dalam UMNO. Tetapi gagal. UMNO pada masa itu tak nak berubah. Sebab apa? Sebab kepala dia memang nak korup. So, bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi Menteri Keuangan, dia harapkan dia boleh buat perubahan. Tapi dia tak boleh buat perubahan. Namun Mahathir gagal dalam nak memerangkap. Anwar Ibrahim, alhamdulillah, dia istiqamah. Tak ada skandal rasuah, skandal penyelewengan, tak ada. Tak berjaya dibuktikan pun oleh Mahathir. So, akhirnya, macam mana cara nak kenakan Anwar? Kita fitnah dia dengan liwat. Sebab apa liwat? Sebab kalau setakat skandal seks biasa dengan perempuan, bagi orang kita ni, yalah, skandal seks, biasa je lah. Tapi kalau liwat, tuan-tuan, liwat ni dia ada implikasi undang-undang. Kalau skandal seks dengan perempuan, kalau lelaki dengan perempuan dengan lelaki, tak ada implikasi undang-undang. Dia sekadar malu je lah. Kalau nak perangkap Anwar, sekadar malu. Dia tak ada implikasi undang-undang. Dalam undang-undang negara kita, selain syariah,
Tak ada implikasi undang-undang penjara sebab tak ada untuk skandal seks. Okay? Tetapi untuk skandal liwat ada. 20 tahun penjara dan 20 kali sebatan. So, dikenakan. Dalam liwat pertama 2004, Anwar Ibrahim, Mahkamah Persekutuan mendapati beliau tidak bersalah. Digunakan balik skandal itu. Skandal baru, tapi cerita yang sama, old story, new character, pada tahun 2013. Kenapa? Sebab pendedahan Anwar Ibrahim terhadap 1MDB di Parlimen pada tahun 2011. Nampak tuan-tuan? Sebab itu saya kata Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz kata benda ini semua fitnah. Beliau nampak. Tapi orang PAS zaman sekarang dia tak nampak. Dia tak nampak tuan-tuan. Sebab hati mereka telah dibutakan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang menipu. Kita daripada dulu committed. Kita daripada dulu konsisten dalam memperjuangkan kebenaran. Dalam memperjuangkan penentangan terhadap rasuah. Kita daripada dulu committed. Kita daripada dulu memang steadfast, kita kata. Konsisten, istiqamah dalam nak buat kerja ni. Tak pernah berubah. Dan Anwar Ibrahim sekarang ini istiqamah dalam perkara ini dan tak pernah nak berubah. InsyaAllah kita doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya buat benda ni. Kita doakan insyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya berjaya membuat reformasi seperti mana yang kita harapkan. Dan insyaAllah kalau perkara ini dilakukan dengan baik, negara boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Negara boleh jadi lebih baik. Tuan-tuan tanya, kenapa barang sekarang mahal? Kenapa pekerjaan tak banyak? Kenapa company tak datang melabur? Semuanya kerana korupsi. Dan kita kena kikis benda ni yang telah berdaki. Bukan berdaki je. Dia telah menyimen. Dia telah berakar dalam negara kita ni. Kita nak kena daki. Kena gali. Bukan daki. Kena gali. Kena scrap. Nak kena cabut daripada akar dia. Akan ambil masa. Dan Anwar tak boleh buat seorang-seorang tuan-tuan. Kita kena, semua ni kena sokong. Sebagai rakyat, kita kena sokong usaha ni. Kalau kita nak tengok anak cucu kita dapat negara yang lebih baik daripada kita ada, maka kita kena bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya untuk memastikan negara kita menjadi lebih baik. Bayangkan 33 bulan mereka tak boleh buat apa-apa. Tapi Anwar Ibrahim dalam tempoh 7 bulan sahaja tuan-tuan. Banyak reform benda yang dah dilakukan. Betul? Tak nampak pun ni, tak rasa pun ni. Itu saya kata. It will take time. Sebab benda ni bukan benda yang berlaku sehari dua. 60 tahun. 22 tahun. Itu 22 tahun. Yang sebelum tu kita tak cerita lagi. 22 tahun dia memerintah, campur pula dengan zaman Najib memerintah. Kan? 22 tahun campur lagi berapa? Another 2004, another 20 years, 40 years. Corruption itu berlaku. Kita expect kita boleh tarik benda tu dalam masa semalam 2 malam. It will take time. Tetapi at least kita buat. Kita berusaha. Tuan-tuan ingat orang tumbuk saya tu, itu saya terfikir, itu orang tumbuk saya. Macam mana ancaman terhadap Perdana Menteri agaknya lagi teruk daripada tu. Kita baru cakap sikit benda-benda fakta ni tuan-tuan, dia dah kena tumbuk. Kalau Perdana Menteri, macam mana agaknya ancaman dia, sebab dia akan menggugat cara hidup ni, perasuah-perasuah ni, kroni-kroni ni. Memang dia orang kena tergugat. Sebab itu tak cukup Anwar saja kena buat kerja ni. Macam mana kita nak tolong is? Share, like, subscribe. Sebarkan video-video sebegini kalau tuan-tuan tak mampu buat yang lain. Okay? Hashtag kita gempur, insyaAllah. Baik, saya esok petang akan ada di tengah hari esok lah mungkin. Saya akan ada di Sungai Petani, UiTM Merbuk. Sungai Petani, UiTM Merbuk. Di mana ada town hall di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelajar-pelajar UiTM. InsyaAllah saya ada kat situ. Kita ada program gerakan, kita ada program juga penerangan pusat. Program penerangan pusat bersama dengan Ketua Penerangan, Ketua Cabang di Kedah esok hari malam, dan juga di Penang esok malam, Ahad malam Isnin lah. Kita akan ada bersama dengan Ketua Cabang dan juga Ketua Penerangan. Ketua Penerangan Wanita, AMK semua dijemput juga ada lah.
Dan insyaAllah kalau tuan-tuan ada berkesempatan datang ke UiTM Merbuk, walaupun kita tak dijemput masuk lah, tapi saya ada kat luar lah kot. InsyaAllah. Baik, pukul bila? Pukul apa is? Pukul 2 petang. 2:30 macam tu lah dia start. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat sore. Kalau yang menonton malam, selamat malam. Kita jumpa lagi yang penting. #kita gempur. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.